فليتفضل مشكورا. Rendah sangat tu. Rendah sangat tu. Ha? Rendah tak? Rendah. Rendah tu. Ha? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid, yang saya muliakan kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang dihormati Datuk Seri Abdul Hamid, kepimpinan masyarakat, kepada ustaz dan ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam Al-Quranul Karim Allah Taala sebut kepada kita, Al-Quran ini merupakan mau'izatum mir rabbikum. Ianya merupakan peringatan, nasihat, mau'izah daripada Tuhan kita kepada kita semua. Supaya perjalanan hidup kita ni betul, jalan kita betul, dan kesudahannya juga berada pada tempat yang betul. Kita berasal daripada syurga, dan kita nak, kalau boleh, kita balik pada asal kita, yakni syurga. Tuan-tuan sebutlah, tadi ada sahabat di luar tadi kata, ustaz jauh datang dari Perak. Saya cakap, Perak di mana? Saya tanya dia, Perak juga. Perak di mana? Di Bota. Saya kata, oh orang Kema lah, saya kata. Kalau di Perak ni belah-belah Bota terkenal dengan nama Wan Leba. Singgah bermalam rumah Pak Ude, lagu dia gitu. Lagu Wan Leba nama dia. Baik, tuan-tuan, tadi sahabat kita dari Perak, saya pun dari Perak. Tuan-tuan ceritalah asal tuan-tuan daripada mana pun. Kita sebenarnya berasal daripada Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu berasal dari syurga. Dan wajib kepada kita bercita-cita, berazam, tujuan kita, matlamat kita ialah ke syurga. Tapi nak pergi ke syurga, tak boleh ikut jalan kita sendiri. Syurga tu bukan milik kita, milik Allah. Maka nak pergi ke syurga tu, kenalah jalan yang Allah tentukan. Inna hadha sirati mustaqima. Ini adalah jalan aku yang lurus. Ikut. Tak ikut jalan iaitu tak sampai syurga kita. Saya dari Perak nak sampai ke tempat tuan-tuan ni, kenalah ikut jalan dia. Ikut jalan sampai. Sama ada jalan laut, sama ada jalan darat, sama ada jalan udara. Janji tentu sampai. InsyaAllah sampai. Jangan ikut jalan yang tak akan sampai. Tak sampai dia. Ada jalan yang nak sampai ke Kuantan ni kena naik flight, kapal terbang. Dan kita tak boleh kata yang naik kapal terbang tu salah. Engkau nak ke mana? Kuantan. Naik apa? Kapal terbang. Salah. Engkau kena naik kereta. Kapal terbang pula kata, tak boleh. Engkau tak boleh naik kereta. Engkau kena naik bas. Naik bas pula kata, engkau tak boleh naik kereta. Engkau kena naik kapal. Kapal laut. Pusing kot Selat Melaka. Turun ke Johor. Naik ke atas balik. Pergilah dengan kenderaan apa pun. Janji matlamat dia sampai. Jadi matlamat dia sampai tu pergi ke Kuantan betul-betul lah.
Itulah nama dia mazhab. Macam mana cerita ni? Macam mana ni? Tuan-tuan yang saya hormati, pelik lain-lain macam juga ni tuan-tuan ni. Ya, minta technician buat sesuatu. Sebab itu di dalam agama kita ini ada orang keliru, dia kata ustaz. Nabi satu, Quran satu, Tuhan satu. Mari mana pula mazhab? Sampai banyak-banyak mazhab apa hal? Kata Nabi satu, Quran satu, mazhab ada 4. Tuan-tuan yang saya hormati. Akhirnya dia kata, saya tak nak ikut mazhab. Saya nak ikut Rasulullah. Sebab Rasulullah tu, Nabi kita satu. Saya kata kat dia, bagus ya nak ikut Rasulullah. Pergi ambil Quran. Pergi ambil Quran, mai tunjuk kat saya. Baca. Baca Quran. Ambil Quran yang zaman Rasulullah punya, letak. Baca. Baca. Tak boleh baca ustaz. Kenapa tak boleh baca pula? Ini Quran di zaman Nabi dulu. Yelah nak baca macam mana? Baris tak ada. Titik tak ada. Mana huruf ba? Mana huruf ta? Tadi awak kata awak nak ikut Nabi. Inilah dia. Sebab itu datang ulama-ulama menerangkan. Maka ba ada titik, ta ada 2, sa ada 3, ada baris atas, ada baris bawah, ada baris di hadapan, ada baris 2, ada baris mati, ada macam-macam. Yang membariskan, yang meletakkan hukum-hukum tu ulama. Kalau awak tak berpandukan pada ulama, betul Al-Quran tu ada di zaman Nabi, tapi awak tak akan faham. Maka tugas ulama-ulama tadi memahamkan supaya awak mudah faham. Kalau awak betul-betul nak ikut Rasulullah, betul. Tapi awak bolehkah? Awak faham ke? Awak bukan orang Arab, awak bukan sahabat Nabi, dan awak tak turun pun ketika Al-Quran tu diturunkan. Awak tak ada pun. Maka datang ulama-ulama meletakkan macam ni supaya betul jalan kita mengikut jalan Nabi SAW. Dan baris-baris tu tak ada pun zaman Nabi. Adakah membariskan Al-Quran itu bid'ah? Tidak. Dia memudahkan awak baca. Maka kalau bunyi ban, baris 2 di atas. Kalau bunyi ba, baris 1 di atas. Maka nak bagi orang mudah faham, ban, ba, bi, bin, bu, bun. Dengan baris itu, sudah kita memahami. Sebab hari ini orang dengan begitu pandai kata, saya tak mau ikut mazhab. Saya tak nak ikut Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Saya tanya kenapa? Kerana ada 4. Padahal Nabi seorang. Saya cakap, yang 4 itu pun ikut Nabi. Imam Syafi'i ikut Nabi, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki pun ikut Nabi. Habis tu kalau ikut Nabi, kenapa sampai tak sama? Di mana yang tak samanya? Sembahyang mereka tetap sama. Puasa tetap sama. Haji tetap sama. Yang tak samanya perbezaan pada furu'. Cabang-cabangnya. Maka janganlah persoalan cabang menjadikan kita berpecah belah. Perbezaan cabang itulah tuan-tuan, sebenarnya ada beberapa manfaat. Kita nak kata manfaat ke apa ke, tengok kepada satu tempat. Contohnya Hambali dan Syafi'i. Imam Hambali, Imam Syafi'i. Imam Hambali, kalau imam dia duduk sembahyang kerana sakit, maka makmum pun duduk. Imam sakit, tak sihat, dia sembahyang duduk, makmum pun duduklah. Imam Syafi'i, kalau imam tu sakit, imam duduklah. Tengah-tengah sembahyang sakit, duduk. Makmum jangan duduk pula, berdiri sebab mereka sihat. Nampak macam berbeza. Tapi tak berbeza.
kerana dianya kedua-duanya diperbuat oleh Nabi SAW. Satu hari Nabi memimpin beberapa sahabat dia. Nabi jatuh, sakit bahagian pinggang, Nabi tak boleh berdiri, Nabi duduk sembahyang. Bila tengok Nabi duduk, sahabat berdiri. Nabi kata, duduklah. Aku duduk, apa duduk? Maka itu dipegang oleh Hambali. Satu hari Nabi datang sembahyang di masjid, Nabi sakit, orang usung dia, papah dia main-main sembahyang. Nabi duduk, sahabat pun duduk. Sahabat kata, Nabi kata, bangun, biar aku seorang duduk. Yang tu dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kedua-duanya adalah perbuatan Nabi. Di mana yang berpecahnya? Kamu nak ikut Hambali, silakan. Kamu nak ikut Asy-Syafi'i, silakan. Tidak ada perpecahan di dalam mazhab. Semuanya mengikut ke atas perbuatan Nabi SAW dan mengikut kefahaman dan maksud yang mereka layak untuk memahaminya. Maka datanglah dipanggil sebagai mazhab. Saya pergi ke China. Waktu tu musim salji. Bila saya masuk dalam masjid dia bukan salji lagi, dia musim sejuk, nak masuk salji. Saya balik je dekat Malaysia, salji turun, sejuk. Saya masuk tempat wuduk, saya tengok banyak kentola good morning dekat tempat wuduk ni. Banyak kentola ni, depan ni dobi ke apa sebenarnya. Rupanya tuan-tuan, dia orang ni ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, dia orang lap dengan kentola. Pak saya apa? Pak saya sejuk. Saya pun ambil wuduk, hoi sejuk. Nampak kentola good morning. Aku nak lap tak lap, nak lap tak lap, nak lap tak lap. Sebab saya duduk terbayang, dia pun duduk lap tuan-tuan. Sekejap aku lap pula. Tak payahlah tuan-tuan, baik aku lap dengan baju aku. Pak saya sejuk. Allahu Akbar. Balik kepada mazhab. Itu yang saya katakan tadi, ada kebaikan dia. Bagi mazhab kita, Asy-Syafi'i ni, tak payah lap lepas ambil wuduk. Tak payah lap. Syafi'i kata tak payah lap. Tapi ada mazhab yang uruf di tempat lain, boleh lap. Rupa-rupanya yang boleh lap tu sebab apa? Ada maslahah dia. Kerana sejuk dia. Engkau pakailah mazhab tu. Lepas ambil wuduk, kau lap lah. Bagi kita mazhab Syafi'i, tak payah lap. Tak apa, kita bukannya sejuk, panas ke apa ke benda kan. Relax macam biasa. Sebab apa? Kita uruf di kawasan itu. Inilah dia tuan-tuan, bila kita memahami sesuatu uruf, maka kita tidak akan bergaduh. Kita tak akan kata Syafi'i salah, Hambali betul, Hambali salah, Syafi'i betul. Tak, semuanya betul. Mengikut kepada tempat sesuatu. Masalah kita hari ini, menjadikan perbezaan ini sebagai punca untuk berpecah belah. Padahal Imam Syafi'i itu tok guru kepada Hambali. Hambali itu anak murid pada Imam Syafi'i. Mereka tak nak gaduh macam kita pun. Kita je duduk bergaduh tuan-tuan. Siapa pakai kepiah ni? Ni, siapa pakai kepiah ni? Bagi mazhab Syafi'i, bila semayang, sunat letak atas benda ni, atas kepala ni. Ni, sunat. Tuan-tuan nak buh songkok hitam ke, ketayak putih ke, nak buh serban ke, bagi mazhab kita, sunat. Tapi mazhab lain, dia tak letak sunat macam Syafi'i. Dia ikut uruf. Sebab ada tempat yang tak letakkan kopiah di atas kepala. Tuan-tuan pergi negara Eropah, semayang pakai kot relax je. Dengan Tok Imam semayang tak pakai kopiah. Cuba tuan-tuan semayang sini, Tok Imam tak pakai kopiah. Semayang Jumaat, serban tak pakai, kopiah tak pakai. Selama rok dia mufarakah. Mana punya orang ni? Puak mana ni? Padahal bagi mereka, uruf mereka tak ada apa-apa. Maka sebab itu tak ada sunat pada mereka. Itu pagangan setengah pahaman mazhab. Jadi kita kena hormat. Maka mereka datang ke tempat kita, dia tengok kita ni pakai kepiah. Jangan kata salah pula, ni apa kepiah-kepiah ni apa ni. Jangan cakap macam tu. Dan kita pula pergi ke tempat mereka, jangan duk kata pula, tu imam tak pakai kepiah. Apa ni? Kembung pipi ni. Apa? Hang marah pasal apa? Benda tu tak ada apa. Yang kita hari ni kadang-kadang duk berpecah belah. Kejadian apa? Hanya kerana perbezaan mazhab.
Kesemuanya itu diperbuat. Asalnya diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu dia memudahkan. Kenapa dia orang ustaz? Dia orang kepiah tak pakai ustaz? Tuan-tuan ni kalau pakai jubah, simpan janggut, pakai kepiah, pergi berjalan di Amerika, agak-agak jadi apa? Ni abang kata ya. Ni Tuan Haji kita dengan segak hari ni berjubah, kemas, kepiah, kemas, pergi Washington. Agak-agak dia buat apa agak Haji? Sebab tu kadang-kadang sorok agak orang tak. Depa tak suka dengan kita. Saya pergi Australia. Saya pakai kepiah, habis ceramah, depa ajak pergi minum pula kat kafe apa tu. Malam tu pula malam Minggu. Malam Minggu orang Australia dia orang ni keluar makan, keluar minum, mabuk-mabuk semua. Malam lain depa tidur. Australia ni tuan-tuan sekarang ni pukul 8 ni tuan-tuan depa tidur dah tutup sunyi sepi dah jalan ni. Tak ada kedai tom yam. Malaysia ni pukul 2 pagi tom yam. Tom yam mamak cukup tahun potong kaki. Orang Australia dah 6 petang gelap dah. Tutup kedai dah. Balik rumah tidur, tambah musim sejuk duduk kat rumah main nguru api, duduk menyala api tuan ni. Bila dia orang keluar? Malam Minggu. Oh, malam Minggu meriah. Saya pula pergi ceramah kebetulan malam Minggu. Depa pula pergi ajak saya makan minum pula lepak-lepak tuan-tuan. Siap polis berkuda lagi duduk berkawan ni. Saya pakai kepiah. Tak lain tak pakai. Dia orang tengok saya pakai kepiah tuan-tuan ni cerita betul, saya tak bohong ni. Main berjalan nak darah, nak turun, dia tengok saya dia berhenti. Saya buat bodoh. Oh, sudah tuan-tuan. Dekat 6 orang berhenti tengok saya. Depa pantang tengok kepiah putih ni. Islam apa ni? Pengganas ke apa ni? Oh, sudah. Mai perempuan tu dengan pakai skirt dia, pakai boot panjang dekat lutut tu, mai nak duduk atas riba saya. Tuan-tuan ni. Nak tolak riuh rendah tuan-tuan. Saya lagi bergaduh, mai puak-puak hak mabuk tu mampus. Lah mai polis naik kuda. Dia hambat depa dengan kuda. Tu dia polis tuan. Dia pi tu lari semua. Oh, thank you sir. Welcome. Balik dah. Oh, tabah. Buang kepiah bola bukit. Sungguh saya tak berani tuan. Patutlah ada mazhab yang kata tak payah kepiah pun tak apa. Sebab ada yang Islamofobia. Dia tengok Islam ni, dia kata pengganah. Allah, sekali tu yang saya buh dalam pokok kepiah. Masa tu tak pakai suku hitam, payah buh dalam bukit, buh kepiah putih. Kali kedua saya buang kepiah. Bila saya naik kapal pelancong, cruise. Naik cruise pakai kepiah, kita ustaz pun tak pakai kepiah pula. Pakai lepas cok pasport. Lepas je immigration tu naik kapal je, orang tarik tangan saya. Sir, take a photo sir. Saya kata no. Thank you. Sir, foto. No. Lari saya. Tak lari buat saya apa? Yang jadi model untuk ambil gambar tu perempuan pakai bikini tuan. Dengan bau merak atas kepala ni. Dia jual satu keping RM20. Kalaulah saya ambil gambar dengan perempuan tu Nayong, tambah-tambah dekat pilihan raya ni mampu dia keluar habis tuan-tuan. Kena pangkah tu tuan-tuan. Pangkah undi tak apa agak, pangkah buang tu. Oi, saya kata aku silap naik kapal dah, haram jadah sungguh saya kata ni. Kapal apa dia bagi kat aku ni? Duduk dalam kapal menung, kapal pun berjalan. Bila kapal tu berjalan tuan-tuan, kawan saya kata, "Ustaz, jomlah makan." Apa dalam bilik nak tidur, diipuh boleh tidur. Saya pun pergi beratok ambil nasi, udang tu dia makan-makan depan kolam renang. Atas kapal tu ada kolam renang, maknah oi, kita pakai kepiah hak depa duk berenang. Nak terjun laut, nak balik tak boleh dah. Tuan-tuan bayang tak? Lalas gatai kepala, tak gatai pun gaul juga. Mula bukit tu kata ngam. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Islam ni
Jangan kata dia berpecah. Macam mana orang Melayu tak berpecah, mazhab pun berpecah. Oi, hang jangan salahkan mazhab punca Melayu pecah. Tak ada kaitan apa pun. Tuan-tuan pergi Mekah ikut mazhab depa sana sembahyang. Ada tuan-tuan bergaduh dengan tok imam? Oi, bismillah. Duduk tingkat atas tu, imam, bismillah. Kenapa tak baca bismillah? Ada tuan-tuan marah? Ada tuan-tuan pergi tingkat atas Masjidil Haram duk menjerit di atas tu. Bismillahirrahmanirrahim tak baca. Imam, oi. Lepas tu mai boleh harap. Roh, tinggal roh kita tuan-tuan. Pak siapa yang tuan-tuan boleh ikut? Mai sembahyang subuh Allah tak ada kunut. Pak siapa tak gaduh pun. Habis-habis sembahyang subuh buat lain. Kenapa haji sembahyang lain? Imam tak buat kunut apa ni? Tak puas betul aku sembahyang, aku mufarakah, aku buat lain. Tak. Imam Masjidil Haram datang ke Malaysia, bila baca Fatihah, dia baca bismillah. Abdul Rahman Sudais. Dia mari Masjid Negara tu, bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah pula. Pasal apa? Pasal dia menghormati perbezaan mazhab. Kita pergi sana, kita hormat mazhab mereka, sah sembahyang dia. Kita pun sah. Dia orang datang tempat kita, dia orang ikut mazhab kita, sah juga. Akhirnya tak ada gaduh. Masalah sekarang ni, kenapa bergaduh? Buat apa tu? Sebab kita paksa orang ikut kita. Ini masalah. Kita tak baca kunut. Mai tempat orang kunut ni. Kunut ni mai mana? Sudah. Ni baca bismillah ni, mai mana baca bismillah? Fatihah mai mana ni? Kami lama dah baca. Pak siapa hang kata tak payah baca pula? Dak aku tanya mai mana? Tak tahulah, tok guru kami kata wajib baca termasuk ayat. Mana ada? Bid'ah ni. Sudah. Tok guru saya baca, ayah saya baca, mak saya baca. Setiap bid'ah neraka. Habis tu, pak saya masuk neraka. Sampai kemati baca bismillah, Fatihah. Kenapa cakap macam itu? Yang baca bismillah pun ada dalil. Yang tak baca bismillah pun ada dalil. Terpulanglah. Kalau awak nak baca bismillah, ini dia dalil dia. Kalau awak tak nak baca bismillah jahar, ini dia dalil dia. Masing-masing hormat menghormati. Kita ni tuan-tuan, mazhab-mazhab ni dia tak pernah bergaduh. Kepala-kepala mazhab. Tapi ekor-ekor inilah yang membawa kepada perpecahan. Maka orang Melayu tambah lagi perpecahan. Perpecahan dalam bidang politik, pecah dah. Mai hak baru ni pula perpecahan dalam bidang pengamalan. Perpecahan dalam bab bola tu lama dah. Tu saya cerita apalah tuan-tuan. Gaduh tak habis-habis. Piala dunia tak masuk ke? Sukan C pun susah nak menang ingat emas. Gaduh tak habis-habis. Apa kita ni suka bergaduh tuan-tuan? Adakah pergaduhan ini hanya wujud di zaman kita? Tak. Sejak zaman Adam, anak dengan anak bergaduh. Anak Nabi Adam dengan anak Nabi Adam nak bergaduh. Yalah, masa itu mereka je ada. Nak bergaduh dengan siapa lagi? Adik-beradik. Takkan nak bergaduh dengan lembu kot. Qabil dan Habil. Awal-awal bergaduh. Pak siapa mula-mula bergaduh? Pak saya nak menikah. Maka tak heranlah hari ni tuan-tuan, drama dalam TV, cerita bergaduh berebut perempuan. Lu tengok drama Go7, Megah Holding. Bapa harap kamu berkahwin dengan anak Tan Sri. Bapa mengharapkan perniagaan daripada Tan Sri dapat berkembang pada perniagaan kita. Tapi Papa, amboi, tak habis-habis Papa Megah Holding, Papa Tan Sri. Tu drama Go7. Mai drama tengah malam sikit, mai pelik-pelik dah. Suamiku, suamimu. Sudah tuan-tuan, nampak tak? Tajuk dia pelik-pelik tu. Ya, kekasihku, suamimu. Isterimu, bekas kekasihku. Suamiku, sotong, macam-macam lah tuan-tuan. Daripada zaman dulu kala lagi, cerita bab bergaduh, pasal berebut perempuan saja.
Baik cerita Melayu, baik cerita Hindustan. Nak heran apa? Awal-awal pergaduhan dalam dunia pasal perempuan. Nak heran apa? Berebut. Tuan-tuan yang saya hormati. Kemudian berlakulah pertelingkahan setiap zaman. Sehinggalah ada satu zaman, ada satu kaum, ada satu bangsa yang duduk di Madinah. Nama kaum ini Aus. Dan ada kabilah lain nama dia Khazraj. Mereka ni duduk di Madinah. Berkongsi pula negeri dengan satu lagi kaum. Nama dia Yahudi. Aus dan Khazraj tiap musim bergaduh. Kerja dia gaduh. Siapa yang tukang gaduh kan? Yahudi. Pasal apa? Bila dua kaum ni gaduh, Yahudi untung. Kapal pecah, you yang kenyang. You tu ikan, bukan awak. Kita kata you tu awak pula. Orang sekarang ni dia tak apa faham pepatah pujangga ni. Kapal karam, you yang kenyang. Orang jatuh dalam laut, you main makan ikan jerung ni. Aus dan Khazraj berperang. Yahudi lah yang duk perapi. Pare balik ni. Tak ada duit, kami bagi duit. Apa lagi? Orang hajar dia, orang kutuk engkau. Apa lagi? Tak ada senjata, akan bagi pedang. Apa masalah? Perang, tuan-tuan. Akhirnya, dua bangsa ni tak pernah aman. Akhirnya, Madinah orang Yahudi pegang. Sampai nak minum air pun, kena beli air daripada telaga Yahudi. Bayangkan, tuan-tuan. Yahudi pegang air. Nak kata apa? Tuan jangan duk bayang pula Madinah tu pai air masuk dalam rumah. Jangan duk bayang macam tu. Kita hari ni ambil wuduk ni, Masya Allah. Mewah betul air. Saya tengok nak masuk tangga, nak naik tangga tu pun ada pipe air. Elok saya nak parking kasut saya situ, saya nampak kepala pipe situ. Ni kalau ada orang basuh kaki sini, banjir kasut aku ni. Punya mewahnya tuan-tuan, oi. Air banyak, Alhamdulillah, syukur. Di Malaysia ni air banyak sampai banjir. Di Madinah, air ada dekat kebun. Kebun milik Yahudi. Air, bayar. Akhirnya habis masa. Rasulullah datang ke Madinah. Rasulullah panggil puak Aus, Rasulullah panggil puak Khazraj. Damai ya. Kita semua bersaudara. Kita adalah Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Jom kita berdamai. Sekarang kita satu. Nama kamu yang baru ialah Ansar. Tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj. Tutup buku, buka buku baru. Nama kamu sekarang ialah Ansar. Jangan gaduh ya. Baik ya Rasulullah. Datang pula puak-puak daripada Mekah. Nama dia Muhajirin. Sekarang Muhajirin dari Mekah, Ansar di Madinah. Kita saudarakan. Kita sekarang adalah bersaudara. Jom kita makmurkan bumi Madinah. Apa jadi? Menang si Yahudi. Apa aku nak buat lagi ni? Nak bisnes, dah habis. Rasulullah tanya, siapa sini yang boleh berjihad? Kita tengok telaga Yahudi, orang Islam beli. Buatnya mereka buah racun, kita minum, mati semua orang. Abdul Rahman bin Auf, Usman ibnu Affan angkat tangan. Saya beli telaga. Dah beli telaga tu, wakaf pula. Akhirnya telaga Yahudi, duduk menang tokey Yahudi ni. Yang dia bayar, yang orang Islam free. Tuan-tuan kalau benda free, tuan-tuan nak ambil yang bayar, semua pergi tala kat sana. Sebelum tu, Rasulullah buat peraturan. Bila bersaing dengan orang Yahudi, Rasulullah kata, kita buat bisnes. Hari ni orang Yahudi berniaga, besok orang Islam berniaga. Hari ni Yahudi berniaga, orang Islam tutup. Hari orang Islam berniaga, Yahudi tutup. Waktu orang Islam berniaga, engkau beli barang kau, engkau ambil air kau, stok sampai besok. Bila besok Yahudi berniaga, tak ada siapa beli.
Sebab orang Islam dah beli daripada semalam lagi dah. Lama-lama garu kepala Yahudi, tuan-tuan. Buat langgar pula Nabi, langgar perjanjian, Nabi halau terus. Tuan-tuan, ni akibat daripada perpaduan. Jadi apa, tuan-tuan? Dalam surah An-Nisa ayat 77. Perintah Allah untuk menghentikan pertelingkahan. Balik buka surah An-Nisa juzuk 5 ayat 77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah. Tidakkah kamu lihat apabila kami perintahkan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kamu, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ada 3 perintah dalam ayat ini yang kita orang-orang Islam kena ambil ayat ini, tuan-tuan. Pertama kata Allah, kuffu, tahan tangan kamu. Tuan-tuan ambil tangan, letak dalam poket, itu nama dia apa? Kuf. Duduk dalam poket, itu nama dia kuf. Tak bergerak apa, tak buat apa-apa pun tak buat, tahan tangan. Kata Allah, kuf. Kerana apa? Kerana tangan itu, bila dia bergerak saja, macam-macam benda dia boleh buat. Bila bergerak je tangan, dia jadi penampar. Dia kepai ni, tuan-tuan. Selain daripada jadi ais kepai, dia tumbuk orang. Dia macam tu, nama dia tikam. Macam ni, nama dia tetak. Macam ni, nama dia sembelih. Macam ni, nama dia menulis. Ni dia tangan, tuan-tuan. Sebab itu Allah kata di hari kiamat, mulut ni diam, tangan ni bercakap. Tuan-tuan ambil tapak tangan, tuan-tuan tengok jari, tuan-tuan tengok tangan, tuan-tuan. Cuba bercakap dengan tangan tu. Kamu ni diam di dunia ya. Aku genggam ikut, aku buka ikut. Tapi kamu di hari kiamat bercakap ya. Kamu repot depan Tuhan ya. Hei kamu ni. Kalau ada orang bercakap sorang-sorang macam tu, agak-agak tuan-tuan buat apa? Belah, belah, belah. Gila tu. Gila apa? Dia sedang bercakap dengan tangan dia. Sebelum tangan ni report, baik kita cakap dengan tangan dulu. Aku kena jaga kau tangan. Aku tak boleh buat benda jahat. Kau ni lah yang report pada Allah. Sebab tu jamaah Abdillah kata apa? Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Itu suara Jamal. Tuan-tuan ni kalau panggil saya ni 10 artis sekali dengan saya. Walaupun saya seorang saja. Sebab tu ada negeri dah tak bagi saya ceramah, tak apa. Saya pun nak buat konsert lepas ni, tuan. Lepas ni saya buat konsert. Tuan-tuan nak ikut suruh saya bawa siapa? Ustaz M. Nasir satu. Dengarkanlah. Sudah entah. Tak salah apa. Tuan-tuan nak suruh ikut P. Ramli. Dengarlah, gemalah hati. Tak ada masalah apa, tuan-tuan. Semua saya boleh buat. Tuan-tuan nak suruh buat. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak tuan-tuan? La ilaha illallah. Tak jadi apa, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, jari jemari ni tak berhaluan. Kok suka dia nak tulis? Sebab tu Allah kata, kuf. Pergaduhan bukan berpunca setakat daripada percakapan mulut, daripada jari juga. Sebab itu di saat-saat kita sekarang ni tak habis-habis bertelagak, bergaduh. Pasal apa? Pasal jari. Ya Ustaz. Iyalah. Pasal ini je. 1, 2. Itu je lah. Tak pernah faham? Tak faham sudah. 1, 2. Duk tengok. Yang mana. Gini tengok lah.
Yang atas bawah. Lala semua dia bangkah. Ngak. Semua tuan-tuan. Yang ni lah punca dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata, tahan sekejap. Sabar sekejap. Duk bincang elok-elok. Keadaan kita ni tak sama. Kalau kita bergaduh, sama-sama kita, jangan kita kata sama dengan tempat lain. Tak sama, tuan-tuan. Saya pergi ceramah di Indonesia. Waktu itu mereka mengadakan pemilu. Tuan-tuan. Ada banner bendera juga, tapi tak meriah macam kita. Kita ni asal pilihan raya. Bendera tapi tak nampak traffic light. Merah ke hijau ni. Sampai tak nampak apa tuan-tuan ni. Lepas pilihan raya, orang pijak gambar kita sampai ke setahun. Di Singapura tak? Hari ni habis, hari ni bungkus. Hari ni tamat pilihan raya, besok tak ada lah. Itu Singapura. Lagi smart tuan-tuan. Smart Singapura. Sebab tu dia orang punya jarang ada bendera. Dia orang buat banner besar. Itu saja gambar dia. Dia tak macam kita ni. Gambar saja. Banyaknya gambar tuan-tuan. Aku tak tahu nak pilih mana satu ni. Kena ada 10 calon, 10 gambar. Pening kita. Di negara lain ada juga. Tapi tak ada macam tu. Habis-habis, selesai masalah. Di Indonesia, bergaduhlah hampa. Yang akan tetap dengan mereka ialah bangsa Indonesia. Terus hujan. Di Thailand, bergaduh tak? Gaduh. Tapi yang akan jadi penguasa tetap bangsa Thai. Dia takkan jadi orang kita. Di Filipina, bergaduhlah siang malam pun nak jadi presiden. Tetapi yang akan jadi pemimpin tetap bangsa mereka. Di Bangla, pompang, hijau putih, merah hijau, bergaduh di Bangla. Yang jadi ketua tetap bangsa mereka. Orang lain takkan jadi ketua. Pasal mereka majoriti penuh. Berbeza dengan negara kita. Pompang, hak siapa pula jadi pemimpin? Ni kena letak ni. Jepun bergaduh. Baru ni Shinzo Abe kena tembak. Tengah duk ceramah. Mati hamba Allah tu. Hak esok jadi wakil dia pun bangsa dia agak. Sebab tu saya tak gaduh tuan-tuan. Demokrasi silakan. Tetapi berbeza dengan kita. Hak duk nyawa-nyawa ikan ni. Dah lah nyawa-nyawa ikan belagak pula. Gaduh sama-sama pula. Agak-agak yang akan naik siapa? Ni. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni. Kufu aidiyakum. Tahan sekejap. Duk bincang elok-elok. Tak bolehkah bincang elok-elok untuk kita memastikan yang kita ni terus duduk di atas. Kena jaga keadaan ini. Dia tak sama kita dengan negeri lain. Orang Arab bergaduh sama-sama Arab. Yang jadi raja dia, presiden dia, Perdana Menteri dia tetap Arab. Yang jadi wakil dia pun tetap Arab. Mereka majoriti. 90%, 99% bangsa mereka. Hak kita ni apa? Yang nak jaga Islam, yang nak jaga anak keturunan kita, yang nak jaga akidah kita, yang nak jaga nasib kita. Tanah air kita. Allah sebut lama dah benda ni tuan-tuan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata apa? Stop sekejap. Jangan duk bergaduh sangat. Settle elok-elok. Adik kakak pergi bincang elok-elok. Ngopi, ngeteh. Jangan benci pada orang sampai rosak sampai. Jangan tak suka pada orang habis tergadai. Jangan. Allah kata apa? Nombor 2, nombor 3 Allah kata apa? Kamu tumpu 2 benda. Pertama, wa aqimus salah kata Allah. Pergi sembahyang. Yang kedua kata Allah, bayar zakat. Apa maksud tadabbur daripada sembahyang? Sembahyang itu gambaran awak jaga agama awak. Diletakkan sebagai teras dia ialah solat. As-salatu imaduddin.
Kita kuatkan agama kita. Kukuhkan agama kita. Yang ni yang kita kena kuat. Bila agama kita kuat, insya-Allah bumi kita diberkati oleh Allah. Bila agama kita kuat, tak ada siapa yang boleh murtadkan anak bangsa kita. Bila agama kita kuat, tuan-tuan, kasih sayang kita akan jadi kukuh. Bila agama kita ni kuat, insya-Allah, tuan-tuan, benda-benda yang buruk tak akan sampai pada anak-anak kita. Disebabkan kita berpecah, agama jadi lemah. Hari ini anak-anak bangsa kita, anak kita lahir Muhammad Rusli. Anak kita lahir, kita buh nama Ruslan. Mari umur 18 jadi Rus. Sudah. Nama Ruslan dalam IC. Sekarang jadi Rus. Hai. Kita kata Ruslan, oi. Apa hang jadi macam ni lan? Ini hak kita lah. Sudah tuan-tuan. Suara pun kepit. You all tak faham kata. Saya kena orang tahu. Saya kena lah. Saya pergi jumpa ketua Pondan. Masa tu saya buat iklan dalam radio, rancangan dalam radio. Saya buat radio, penerbit kata, "Ustaz, cari konten luar. Cari konten di luar. Kita tak nak konten dalam studio je." Saya pun tuan-tuan, masa tu tengah muda, ganteng. Saya buat malam-malam, saya bawa tape recorder tu. Rakam semua ni, Walkman semua rakam ni, tape recorder lah. Pergi jumpa Pondan. Duduk tepi jalan tu, saya pergi, "Assalamualaikum bang." "Salam. Boleh nyembang tak?" "Buat apa?" "Saya Ustaz Kazim, ada sikit lah kita nak buat interview abang sikit pasal hidup abang." "Bayarlah." Sudah tuan-tuan. Bila sebut bayarlah tu yang mahal tu. Terketar-ketar saya bayar tuan-tuan. Bayarlah. Janji abang boleh saya interview. Saya tanya dia, "Apa cita-cita abang?" "Cita-cita I nak jadi perempuan sepenuhnya." Macam mana tu saya tak faham. Memang saya cakap kau orang tak faham. Bodoh. Astaghfirullahalazim. Orang macam saya ni sebenarnya perempuan. Okey. Saya terkurung dalam tubuh lelaki. Ini betul tuan. You all macam you all tak faham. Jiwa tu, jiwa kita tau. Kita perempuan tiba-tiba salah masuk sarung. Sarung lelaki. So macam mana? Cuba you all bayangkan tempat I. Maknanya Allah tu tersilap lah bang. Allah tersilap abang lelaki masuk tubuh, abang perempuan masuk tubuh lelaki. Kira Allah silap lah. Tak ada I kata silap, tapi you all tak faham tu dia. Tadi abang cakap kan you perempuan tapi tersilap masuk, makna Allah silap lah. Mustahil Allah silap. Allah tak silap bang. Abang yang salah membawa jalan, ikut jalan. Tadi awal-awal ceramah saya kata tadi, Allah bagi jalan untuk kita masuk syurga. Ikutlah jalan tu. Ni abang pergi kona tu buat siapa? Allah tak nak salah bang. Abang yang salah bang. Salah tak salah, I nak jadi juga. Degil tuan-tuan. I tinggal satu je lagi belum buat. Apa? Itulah. Rupanya dia belum buang itu. Cita-cita dia nak buang sepenuhnya. Masya Allah tuan. Saya kata, kalau kita ni mata rosak, buta, kita boleh pergi Singapura. Ada sana Dr. Ismadi, dia boleh buat. Tak mana faham? Tak faham sudah. InsyaAllah jadi celek kasih selamat tu. Elok terang-terang. Tuan-tuan kalau sakit buah pinggang, buang buah tu, ganti buah pinggang baru. Pergi ke India, 100,000 clear. Ada sahabat saya, dia kena kanser tulang. Mati satu hamba Allah, orang tu derma tulang, ganti kat dia. Dia kanser tulang, buang tulang yang kena kanser tu, ambil tulang orang yang baru mati ni, derma organ ni, ganti. La ilaha illallah. Jantung sakit, boleh pakai jantung orang lain. Ini berlaku di Setiawan.
Budak Tafiz naik motor aksiden tuan-tuan, mati. Naik helikopter bawa ke Ipoh. Ambil jantung dia, derma pada satu budak perempuan yang bukan Melayu. Masya Allah tuan-tuan, hebat. Tapi kalau abang potong benda tu, tak ada siapa derma setakat ni abang. Mana ada derma. Jangan duk buat oi. Dah ada potong minta derma pula. Pergi jumpa tu imam derma kat saya. Imam kata aku pun nak pakai, pun cakap hang pula. Sebab tu fikir panjang lu tuan-tuan oi. Yang kita sekarang ni, yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, bersatulah, jaga agama. Allah kata apa? Wa aqimus salah. Bila kau jaga agama kau, ditafsirkan, ditadaburkan, sembahyang itu sebagai gambaran asas kehidupan. Yang ini yang kita kena kuat. InsyaAllah tuan-tuan, dia tak mari bila agama kita kuat, dia tak mari benda rosak. Sekarang ada ajaran sesat. Sekarang ada ajaran yang bukan-bukan. Sekarang ada konsep yang bukan-bukan. Dia ada pahaman liberal, dia ada pahaman plural, agama adalah sama. Oh, takut kita tuan-tuan zaman sekarang. Contohnya macam ini. Kalau semua orang bercakap soal agama, tak ada siapa boleh jadi jahat. Contohnya anak dara seorang. Anak dara kita naik motor duduk dalam kampung. Dia pergi kedai nak top up. Pakai seluar pendek. Pakai singlet. Naik motor, helmet tak pakai. Pung jalan tuan-tuan. Sampai dekat traffic light. Pakcik yang traffic light tegur. Berdosa dek pakai macam ni, haram. Tak boleh dek, pergi balik tukar. Sibuklah orang tua ni. Bila dia pergi kedai, top up kedai runcit, tokek kedai tu, astagfirullahalazim, berdosa lehau. Haram, pilah balik. Sampai nak naik motor tu, makcik nak pula tegur, ya Allah, kamu tak ada baju ke lehau? Datang rumah aku banyak, baju aku tak pakai, ambil dia satu. Balik ke rumah dia sampai tengah jalan, Tok Imam pun tegur, ya Allah, ya Rahman, kamu tak tahu ke orang depan sebelah sana tu kena rogong, kamu tahu tak? Pakai macam kamu lah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, agak-agak besok dia nak keluar macam mana? Tak ada dia keluar dah. Kalau dia keluar pun pakai telekung tau. Sebab apa? Sebab semua orang tegur dia. Yang tuan-tuan sekarang ni baik pasal apa? Pasal waktu kecil, semua orang tegur. Naik basikal laju, hei, jatuh. Terus slow. Naik lagi, Tok Imam pula tegur, aku cakap dengan mak kamu, bapak kamu. Sebab tu sekarang tuan-tuan naik motor pun slow. Sampai sekarang kesan ditegur. Kita hari ni jadi baik, Tok Imam tegur, Tok Siap tegur, jiran tegur, yang ni tegur, lama-lama jadi baik. Cuba bayangkan lehau tadi pergi ke kedai pakai seluar pendek, singlet, naik motor. Sampai traffic light, berada tu tuan-tuan. Berada duduk traffic light sebelah dia. Pip. Wow, cantik ya, nampak tak? Seronok tak lehau? Sampai kedai tadi, ambo kamu lehau, sebiji macam isteri pakcik muda-muda dulu, ya Allah lehau. Naik motor pula, makcik gayah pula telefon, ya Allah kamu cantik sangat, ya Allah. Kita benda ada lehau, apa tutup. Macam ni lah suka. Sampai traffic light, oh jiran pula tegur, ya Allah kamu ni kalau masuk pertandingan tu cantik menang kamu. Agak-agak besok dia pakai apa? Sebab itu budaya ini sudah hilang tuan-tuan. Bila budaya ini hilang, bila kita tegur, tak boleh kamu pakai macam ini. Ulang, saya saman. Sudah tuan-tuan. 30 juta aku saman. Dah. Bapak saya pun tak tegur, pakcik, sudah. Mak saya pun tak kisah, makcik. Sekarang punya zaman tuan-tuan. Cikgu tegur pun, dia pulas anak murid punya telinga. Datang mak anak murid, pulas telinga cikgu. Ni, apa akan jadi pada agama kita? Sebab itu Allah Ta'ala kata, bersatulah kamu. Jaga agama kamu. Macam mana kita nak jaga agama kita? Semayang misalnya.
Masya Allah. Macam mana nak bagi ramai orang datang sembahyang? Nabi kata, man salla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga dia. Jom tuan-tuan, macam mana nak ajak kempen? Kalaulah kita ajak orang sembahyang di masjid, macam mana kita kempen pilihan raya? Agak-agak boleh tak? Setiap satu jalan, jom sembahyang di masjid, jom sembahyang. Sepanjang jalan ni. Tapi tak ada. Ya ada. Undilah. Cubalah kita kempen orang main sembahyang di masjid macam kempen MLM. Multi-level marketing. Hang kena cari 30 orang. Hang cari downline 30 orang. Hang kena cari bawah hang 30 orang. Mesti masuk hang. Lawan dia. Ajak dia masuk. Bayangkan tuan-tuan, setiap AJK masjid, pastikan 1 bulan 30 orang mari masjid. Melimpah. Pengurusi 30 orang. Siapa aku nak ajak pergi masjid ni? Macam jalan aku nak ajak dia pergi masjid. Kalaulah kita buat kempen macam tu tuan-tuan, baik semua. Macam mana kita buat kempen COVID baru ni? Pakailah pelitup muka. Tu. Iklan kat TV tu. Kita duk tengok drama. Iklan di bawah. Pakailah pelitup muka. Pening kita tuan-tuan. Lalah kita ambil tip hitam. Tutup TV kat bawah. Supaya tak nampak duk berjalan tu. Pening. Lalah dia naik di atas pula. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Lalah TV kita jadi kecil. Pakailah pelitup. Hari ni jumlah jangkitan, jumlah mati banyaknya, takut kita. Pi masjid, pakai. Pi sana kena pakai. Pi supermarket. Nepal tanya. Face mask. No face mask, no entry. Bau belah bentar. Tiap-tiap hari. Akhirnya sampai sekarang kita pakai. Bayangkan tuan, ada orang mandi laut Teluk Cempedak pakai face mask. Gini. Pak siapa? Takut. Punya taat sampai macam tu. Pak siapa? Kempen punya kuasa. Penguatkuasaan punya hebat. Akhirnya semua orang duk cuci tangan. Orang takut tu. Hashim! Astaghfirullahalazim. Kenalah aku pula dah. Padahal zaman dulu bersin beribu tahun dah. Duk imam mufarakah tak? Bukan makmum, dia mufarakah. Pak saya bila batuk. Pak saya apa? Kempen. Saya naik kapal terbang tuan. Tengok duk makan mi kari tu, bagus punya kat airport tu. Datang satu pakcik. batuk tu. Pakcik ni dia basking duk main keyboard dekat airport. Main keyboard. Dia datang jumpa saya. Dia kata, "Datuk, boleh tak menyanyi? Tolong saya sikit, Datuk. Cari rezeki, Tok." Boleh lah, tunggu saya makan lah. Saya pun pergi menyanyi. Dia kata, "Ustaz, nak bancuh simen tak larat, tua lah tuan. Tengok dalam YouTube saya tu masuk. Nak bancuh simen tak larat. Yang boleh hak ni lah pun." Saya pun menyanyi. Pyar kena gemar pelancong India mai tengok. Buh duit. Mai lagu P. Ramlee pula. Lagi ramai buh. Pakcik ni kata, "Ustaz, buh satu lagi Ustaz. Ramlee Ustaz. Bila aku terpandang." Lagi ramai tuan-tuan. Duit dia banyak. Saya pula terlupa. Flight saya 10.30. Pukul 10 tak masuk lagi tuan. Berlarilah saya tuan-tuan. Berlari pula. Panjang pula. Ya Allah, terlepaslah aku sampai terbang dah. Diminta kepada Datuk Muhammad Kazim Ilyas, sila ke pintu ni. Apa nama panggilan terakhir untuk Datuk. Nama aku dah naik dah tuan-tuan. No. Saya dengan merasa tak malunya tuan-tuan, galah back. Saya kata, "Sorry, I'm late now. Give me my way." Tuan-tuan, give me tuan-tuan. Saya langgar semua orang putih pula baik tuan-tuan. Dia bagi line, dia bubuh troli tu, bubuh apa nama kotak tu, jalan dengan polis kata, "Datuk, lari tuan-tuan." Elok saya sampai ya, pintu pun tutup, lari pula naik atas kapal terbang.
Pramugari tu kata, face mask encik, face mask. Baru seteringat terlupa pakai. Dia pula pakai skirt. Face mask, face mask. Skirt, skirt. Dia kata tuan-tuan. Sudah. Dengar dia tengok saya. Mana punya orang ni tuan-tuan ni. Hang kisah aku tak pakai face mask. Hang pakai skirt, hang tak kisah tuan-tuan. Sebab tu saya kalau jadi menteri, benda ni saya selesai tu. Yang mana faham? Tak faham dah tuan-tuan. Tapi dah tak jadi. Nanya saya dah. Orang duk maki hamu sangat. Padahal kalau saya jadi banyak benda saya boleh cakap. Dan ni lah habis cakap tak ada kuasa apa. Maki saya bukan kau punya maki, bukan kopi kau lah. Apalah, bayangkan kalau saya jadi apa boleh buat? Banyak tuan-tuan. Benda ni yang saya cakap. Kalau nak saya nak benda ni. Baik, silakan. Wah, cantiknya. Subhanallah, tapi tuan-tuan orang hari ni tak ada belah kasihan. Maki betul. Gila glamour punya ustaz. Lah. Muka macam saya gila glamour Tuan Haji. Saya dah habis glamour tuan-tuan oi. Orang terlalu kenal saya dah, tak ada privacy dah. Elok nak suap. Ustaz ambil gambar. Okey. Ustaz ambil gambar. lah tolak nasi ke tengah. Agak-agak sama ambil gambar ni. Mana ada hidup saya tuan-tuan. Hang nak kata aku gila glamour. Saya duduk dalam tandas. Waktu saya nak masuk, selisih dengan orang. Saya masuk tandas. Tengah duduk tandas tu. Datuk. Ya. Sabarlah. Dia ni tak tahan kencing sangat dah ke? Saya kata lah hati. Jap. Saya pun keluar. Ya, sila abang. Nak ambil gambar. Astaghfirullahaladzim. Aku ingat hang nak kencing. Rupa nak ambil gambar dalam jamban, tuan-tuan. Depa kata saya nak buat glamour. Astaghfirullahalazim. Ini cari duit punya ustaz ni. Astaghfirullahalazim. Kalau saya cari duit tuan-tuan, saya tak main ceramah sini. Sungguh berapa sen bagi kat saya ni? Saya tak pernah tanya pun hang nak pergi berapa. Bagi ambil, tak bagi sudah. Kadang-kadang tol pun tak lepas, minyak pun tak lepas. Saya mengajar ni untuk Islam. Prinsip saya senang. Panggil, saya datang. Tak panggil, saya duduk rumah. Main dengan cucu. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Orang tak bagi sagu hati, saya balik. Habis ceramah, balik. Orang bagi sagu hati tak cukup, tak apa. Jemput lagi, saya tak datang dah. Apa masalah? Hidup kita simple lah. Yang nak bergaduh pasal apa? Tapi kalau ada satu benda saya cakap, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, bayangkan kalau benda tu dipasak, lama-lama dia melekat. Begitulah juga kalau kempen untuk menghidupkan Islam. Kempen datang semayang berjemaah. Jom solat subuh di masjid. Tiap-tiap hari imam baca khutbah Jumaat. Tuan-tuan, datanglah semayang subuh berjamaah. Duduk di rumah pula, bapak kata jom semayang, cikgu sekolah kata jom semayang. Lama-lama tuan-tuan, masjid ni sampai tengah jalan. Ni yang peranan kita. Nama dia apa? Wa aqimus salah, kata Allah. Jom kita tegakkan agama. Nombor 2 kata Allah, kufu aidiakum, apa yang kamu kena buat selain daripada semayang tadi? Wa atuz zakah, bayar zakat. Lambang zakat tu apa? Kaya, bisnes, banyak wang, ekonomi. Kalau tuan-tuan tak ada duit, nak bayar zakat apa? Kalau tuan-tuan tak ada duit, nak bayar zakat apa? Tak ada barang emas, nak bayar zakat apa? Tak ada harta mak ngah, nak bayar zakat apa mak ngah? Allah kata bayar zakat. Apa nak dibayarnya? 6 harakat ni. Nak bayar apanya? Tak ada duit. Dia bawa buku tu pergi pejabat zakat. Encik, tolong kira berapa bayaran zakat makcik. Ustaz tu pun kira, ambil sempur, tolak kiri kanan atas bawah semua. Makcik,
makcik tak layak bayar zakat. Ya Allah, alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah tuan-tuan, tak wajib bayar zakat. Dia turun jabat zakat, pergi makan tom yum. Ngak tuan ni. Tuan-tuan, Allah kata bayar zakat, lambang apa? Tadabbur daripada apa? Jom jadi kaya. Jom kuasai ekonomi. Jom kuasai perniagaan. Bila awak jadi hebat, awak boleh bayar zakat. Sekarang kita asyik bergaduh. Yang kaya siapa? Yang ambil untung daripada pertikaian kita siapa? Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita pegang Quran betul-betul tuan-tuan, ekonomi. Saya semalam daripada Ipoh nak sampai ke Masjid Felda Bukit Guh ya, Bukit Guh. Saya dengar ceramah satu ustaz. Apalah maknanya kita menjadi seorang pemimpin, tapi pemimpin yang akidahnya salah? Apalah maknanya kita menjadi seorang kaya, tetapi kaya yang mempunyai akidah yang salah? Biarlah kita menjadi orang yang miskin, asalkan akidah kita betul. Sekali lagi aku terajang radio ni sekali lagi. Ngenang pula tu kereta saya, terajang siapa? Kalau saya jadi penceramah, saya kata apa? Biarlah kita menjadi pemimpin yang akidahnya betul. Kita jadi orang kaya yang akidahnya betul. Barulah betul. Bila engkau kata apa? Biarlah kita jadi miskin asal akidah kita betul. Engkau nak bina bangunan asrama rakyat sebelah sekolah agama rakyat itu, engkau nak minta derma siapa? Kau nak pasang kapek ni, kau jumpa siapa? Kau nak minta derma buat ekor masjid ni, kau jumpa siapa? Tak, kau jumpa orang kaya. Tapi bila ceramah, janganlah menjadi kaya, nanti lambat masuk syurga. Entah. Pakat jadi papa kedana semua ni. Jadilah orang kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Uthman ibnu Affan kaya. Uthman sekali dia sedekah 1000 dinar. Apa tuan-tuan ingat sahabat Nabi papa kedana semua? 1000 dinar, kalau nisbah zaman sekarang, sekali sedekah juta. Tu ada tabung tong gas. Saya duduk dalam kereta, saya tak nampak ni tong ke apa. Dia orang ni ada barbecue ke apa, tuan-tuan? Betul puak ni ada buat grill ke apa ke? Rupanya tong derma, tuan-tuan. Kalau kita jadi macam sahabat Nabi, tak ada tong derma. Nabi kata kita nak berjihad, siapa yang nak sedekah, silakan. Abu Bakar, dia bagi semua harta dia. Nabi tanya, habis tu untuk isteri kau, anak-anak kau? Aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulullah. InsyaAllah. Subhanallah. Cuba abang-abang balik rumah, sedekah semua. Begini, pergi jumpa dengan tu imam, ni imam, mendahari. Buat masjid bagi besar, 2 tingkat. Panggil Ustaz Kazim ceramah lagi. Waktu nak hantar duit tu, isteri tanya, bang, awak ke mana duit-duit kita? Itu barang emas saya tu abang. Aku tinggalkan kau pada Allah dan Rasulnya. Agak-agak isteri kita buat apa dah kita? Dia flying kick tu. Jatuh untuk sungkur. Abang nak kita nak mampus ke? Macam mana ni tuan-tuan? Sebab itu, orang lupa tentang pembangunan ekonomi. Sebab dah dipasak dalam kepala otak kita. Biar miskin, biar miskin, biar miskin, biar miskin. Dia lupa tangan hak di atas lagi bagus pada tangan yang di bawah. Dia lupa yang Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang infak. Tentang kita ni berjual beli dengan Allah. Yang Allah bayar pada kita syurga. Allah Ta'ala beli nyawa dan Allah Ta'ala beli harta orang beriman. Allah Ta'ala balas pada kita syurga. Nyawa engkau, harta engkau bagi dekat jalan Allah, Allah bagi syurga pada kita. Sebab itu dalam ayat ini tuan-tuan, dia menyuruh kita, 1, jaga agama, 2, jaga ekonomi. Duduklah bincang elok-elok. Kalaulah saya jadi hari itu tuan-tuan, inilah benda saya buat. Mari kita bincang elok-elok. Duduk-duduk saya, Pak, kamu pak saudara aku, kamu anak saudara aku, kamu jiran aku, kamu satu sekolah dengan aku. Mari kita bincang elok-elok. Apa yang terbaik untuk kita di sini? Apa yang terbaik untuk kita? Agama kita dan ekonomi kita. 2 benda ni kalau kita buat tuan-tuan, jadi hebat.
Ya Ustaz? Ya. Ya. Jepun ni tuan-tuan, dia mari Korea, dia mari ke China, dia mari ke Indochina, dia mari ke tanah Melayu, dia turun Singapura, dia lajak sampai Indonesia. Nama dia Perang Dunia Kedua. Dia bawa slogan Asia untuk Asia. Mari Yamashita. Dia cari segala-galanya bawa balik ke Jepun, singgah di Filipina, mah daripada negeri kita. Asia untuk Asia. Lah dia kena bom. Mereka belasah dia, Hiroshima, Nagasaki. Angkat senjata, kami kalah. Balik Omar Rojek. Tak pernah faham? Tak faham sudah tuan. Sarjan Hassan datang, Samsudin datang. Yang tak sempat lari tu Saleh Kamel tuan-tuan, nama dia buang tuan-tuan. Lari balik surrender. Lepas tu dia join sekejap perang Korea. Lepas tu Jepun tutup buku. Kami tak nak bergaduh. Kami tak nak bergaduh dah. Kami tak nak gaduh, kami tak nak gaduh. Kami nak bersatu, kami nak bangunkan ekonomi. Akhirnya dia membangun begitu dahsyat. Tuan-tuan tengok di luar tu. Kereta apa pak cik pakai? Toyota KE20. Oh, Jepun lah. Toyota Jepun lah. Kamu pakai apa? Saya Honda Civic. Saya bangsa H. Oh, nampak tak? Mai pak cik ni pula. Pak cik naik apa? Yamaha. Oh, Yamaha. Yamaha apa pak cik? Yamaha 3 suku. Oh, nampak tak? Awak pakai apa? Saya pakai Honda ES5 cukup Ustaz. ES5 ni Ustaz, pergi ladang buh kelapa sawit pun boleh Ustaz. Ini power Ustaz, Honda ES5 ni. Kerja ladang je Ustaz, relax ya. Dia tak gaduh, orang lain kerja gaduh, saya tak down. Saya kerja ladang je. Awak tengah down ke tu? Down lah seorang-seorang. Kowe tak down, kowe ada pekerjaan tu dia. Oi, tuan-tuan balik tengok kat jari, Seiko. Oi, Jepun. Pi basuh kain. Oh, Hitachi, Jepun. Pi buka aircon. Oh, Jepun. Pi buka kipas. Oh, Jepun. Entah. Buka tali besen, Toshiba. Oh, Jepun. Ayah tanya, "Hai Man, kasut Jepun aku mana?" Kasut Jepun pun Jepun. Satu dunia dia kontrol. Macam akibat dia tak perang tuan-tuan, aman damai dia, satu dunia dia kontrol. Kereta Toyota tu nombor 1. Tuan-tuan tak percaya lagi dengan Quran. Dia perkukuhkan persaudaraan mereka. Hidup. Negara yang paling meningkat sekarang ni China. Dulu China bergaduh sama-sama dia orang bergaduh. Lah tahun 89 Medan Tiananmen bergaduh. Lepas tu mereka buka dah. Tak bolehlah buat dasar tutup pintu kuku besi. Nak amalkan Mao Zedong tak mau dah. Dia mari presiden baru Deng Xiaoping lah. Chung Peng semua gelanya ada tuan-tuan. Tak ada lagi perang sama-sama mereka. Jom kita bangunkan budaya kita. Sekarang tuan-tuan semua Cina pula. Tuan-tuan pergi Mekah beli tasbih made in China. Lah, Cina. Ambil kepiah tu 24. Dia pun bagi satu kartun kat kita. Made lah, kepiah pun depa apa je. Oh, tu imam pesan serban. Ambil serban 2. Lah, made in China. Ambil jubah tu, jubah pun made in China. Nasi baik kurma tu made in Madinah entah. Ayat Zam-Zam je betul-betul ayat Mekah. Bah Cina. Kereta api laju, kereta api Cina. Tuan-tuan tengok di Malaysia. Kereta mereka pun dah mai. Dulu kita tak beli kereta Cina. Sekarang bila Proton join, tu kereta Cina. Boleh cakap sendiri. Hai Proton. Hot. Terus jadi sejuk. Hai Proton. Restoran. Alright. Dia bawa pergi restoran. Cakap je Pakcik. Hai Proton. Parit. Dah longkang je tu. Kenapanya kamu terjun longkang ni, Mat? Aku kata parit Perak. Dia bawa ke parit sini. Tali besen pun dia orang punya sekarang.
Television. Beli 2 hari meletup. Semua produk, beg sekolah, baju, kain, semua tuan-tuan. Berah. La ilaha illallah. Apa jadi dia sekarang? Dia kuasa dunia dalam bab ekonomi. Dulu yang negara yang aman siapa? Perancis. Bila habis perang Bismarck lah apa ke bala semua perang Napoleon apa bala semua tuan-tuan, mereka mula stop dan mereka mula membangunkan Perancis, nama dia revolusi industri. Mereka mula mencipta sampai kapal terbang mereka ada buat. Yang kita hari ni duk beli kapal terbang Perancis, baik pesawat penumpang, jet semua daripada mereka. Sebab mereka kufu aidiakum. Buat apa kita nak gaduh sama-sama kita? Jom kita jaga agama kita, jom kita jaga ekonomi kita, kita kuasai dunia. Al-Quran tu tuan-tuan turun pada kita. Tapi sayang, orang lain tiru. Dan kita hari ni begitulah. Sampai nak buat apa pun kita hari ni bergaduh. Ustaz Kazim ni betul-betul dia belah mana? Nak dengar ceramah pun susah hati. Aku tengok kepiah dia, songkok dia, aku tahu dah. Pakai songkok hitam pun salah. Astaghfirullahalazim. Besok saya pakai kepiah putih pula. Dah tukar ke? La ilaha illallah. Hari ketiga pakai serban. Yang ni aku tak tahu belah mana belah serban. Dia kata, ustaz, pasal apa pakai songkok hitam pun masalah hang. Tak, songkok hitam ni ustaz, dia tak pernah basuh tak. Atau kapek pernah basuh ke? Ni yang duduk semayang tak kapek pernah basuh? Tak juga. Sampai tahap itu perpecahan kita tuan-tuan. Sampai tahap itu. Tok imam jadi imam, masuk makmum je. Dia juga jadi imam. Pergi semayang kat luar. Yang ni sesekali kena. Saya semayang maghrib, Tok imam masjid, saya semayang maghrib. Saya nak mengajar situ. Saya dengar Tok Imam baca Fatihah, sebelah dinding tu ada orang baca Fatihah. Tak khusyuk orang tuan. Main mana pula buat ni? Sebelah tingkat cermin ni, macam ni, tingkat cermin tu, oh sebelah. Tok Imam baca, dia baca. Tok Imam rukuk, dia rukuk. 2 imam satu masjid. Ini saya jumpa. Oh, jadi tak khusyuk tuan. Kita ni banyak benda jadi tak khusyuk. Sekali tu saya semayang tak khusyuk pasal sebelah saya tu duduk sebut aduh. Allahu Akbar. Bila nak turun sujud, aduh. Saya nak turun juga tengok dia. Pasal apa dia ni? Saat lagi dia duduk antara 2 sujud tu, Rabbi, aduh. Apalah malang nasi aku ni. Habis semayang saya tanya dia, kenapa bang duk aduh-aduh ni bang? Dia selok kain dia tuan-tuan, tu dia berketul-ketul ni. Gaut. Saya kata, oh my God. Saya bila gaut tu saya tengok pak engku kita lah tuan. Pergi Mekah dengan saya baru ni engku kita ni. Gaut. Saya kata gaut-gaut juga abang, mana dia sebut aduh. Tak boleh bang. Tak tahan ustaz. Kalau ustaz jadi saya, ustaz pun sebut aduh. Pandai yang kata aku kalau dia jadi saya jadi dia, ustaz pun sebut aduh juga. Pandai ya. Oh, banyak benda tuan-tuan yang menjadikan kita tak khusyuk ni. Kadang-kadang orang sebelah kita jenis hari Jumaat duk simpan pisang. Bola pokit baju Melayu. Bila sujud tergolek tau. Kita duk Rabbi ghfirli. Pisang mana pula? Sujud lagi sekali. Waktu tu dia ambil tangan dia buh dalam poket. Bila dia bangun, hilang pisang. Allahu Akbar. Oh, tak ada dah pisang. Oi, banyak sangat tak khusyuk kita ni. Banyak benda tuan. Saya tengok hak tak khusyuk bila bulan Ramadan. Bila sembahyang maghrib, pengurusi umum dia minta kepada semua jemaah, kita makan kurma dulu waktu berbuka, minum air dan kurma ya. Nasi kita makan selepas maghrib. Ya, harap maklum, waktu tu makanan dah hidang. Semua dah menghadap nasi dah, tiba-tiba tak boleh makan. Makan kurma ya. Kemudian sembahyang maghrib, agak-agak khusyuk. Yang sah paling akhir,
Sik baik aku duduk kat belakang. Kalau lambat tak cukup. Yang sah depan pun tak khusyuk. Silap duduk kat depan lah. Dapat kat dia orang dulu lah. Yang paling khusyuk siapa? Tu imam. Takkan dia orang tak simpan. La ilaha illallah. Jom tuan-tuan kita perkemahkan sembahyang. Kadang-kadang ketiak bau lah. Allah. Kita Allahu Akbar. Jom abang oi, pakai minyak wangi sikit main masjid. Pakai lawa-lawa. Dan salah satunya yang jadi tak khusyuk ni, pak siapa? Duk jadi wah-wah. Usalli. Kita pun ikut dia juga. Usalli. Dia banyak Allah. Dia kau kita tu yang tak tahan tu. Allah. Kita ni sampai bagi laluan ke dia. Tak apa. Hang. Kamu. Mensiksa sangat ni. Tuan-tuan, inilah perpaduan. Bila nak masuk di masjid, jaga perpaduan hati. Huzu zinatakum 'inda kulli masjid. Baru wangi, ketiak wangi, insya-Allah tak jadi isu. Yang kedua, bila aku masuk dalam masjid, aku tak buat satu benda yang menjadi huru-hara masjid. Yang ketiga, bila aku nak masuk masjid, aku tak buat satu benda yang mengganggu konsentrasi jemaah. Kalau semua orang jaga ini, inilah nama dia perpaduan. Sebab tu semayang ni tuan-tuan, lambang perpaduan. Imam duduk kat depan. Selagi dia tak takbir, jangan sapa takbir. Ni perpaduan ni. Tapi sayang tuan-tuan, habis-habis semayang gaduh dengan tu imam gaduh sekali. Nak qomat tu pun tanya tu imam. Tok Bilal tak boleh qomat je. Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia cari tok imam. Mana imam ni? Tok imam lah tanda. Tanyalah, imam lambat lagi ke? Tunggu Ustaz. Tak boleh tuan-tuan. Kena tanya imam. Dah boleh qomat imam? Silakan. Baru Bilal qomat. Tu. Dan bila imam naik di atas, selagi dia tak takbiratul ihram, tuan-tuan jangan takbir. Dia Allahu Akbar. Baru kita angkat Allahu Akbar. Jangan diangkat Allah, kita pun Allah. Dia tak dapat, kita dapat dulu. Allahu Akbar, imam tak dapat, tuan-tuan. Imam ulang balik Allah. Sudah, siapa imam sekarang ni? Selagi mana imam tak rukuk, jangan rukuk. Ni semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia bukan semayang wiper. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu, Allahu Akbar. Tu wiper, tuan-tuan. Jom kita jaga perpaduan. Tak setuju dengan Tok Imam, bukan boleh terajang dia. Tok Imam tu, kain dia terkoyak. Jenis tak kain sependa pula, terkoyak nampak. Batal lah tuan-tuan. Oi. Kita di belakang ni, kita tak boleh cakap kat dia, weh batal. Kita batal. Cakap bahasa Melayu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Apa? Sudah. Bodohnya Tok Imam ni. Bila dah 2 kali subhanallah tu, adalah yang tak kena. Hang terkoyak kah? Nampak tek cicak kat tapak kaki kah? Berhenti sajalah. Itu cara dia. Jangan duk marah orang tegur pula. Apa? Subhanallah. Marah tuan ni. Nampak sangat tak cerdik. Bila subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, tam mana tak kena ni? Subhanallah. Tak mau berhenti ke Tok Imam. Yang hak belakang tu, mai pelan-pelan, duduk sebelah dia. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Ni nak rapas kuasa ke? La ilaha illallah.
Ni bukan rampas kuasa. Nak suruh hang keluar secara terhormat. Ada benda tak elok pada hang. Makmum kan tahu di belakang. Sama-sama mereka ya. Sebab tu orang hak duduk belakang tu imam ni kena alim. Bukan boleh kira gitu ya. Kadang-kadang kita pakai jubah, pakai serban, balik umrah, wah kira kemas dah. Tengok-tengok tuan-tuan tak reti. Dia pakai jubah, singlet tak pakai, seluar dalam tak pakai, kain pelikat tak pakai. Semata-mata jubah macam. Isteri menangis tengok suami sembahyang pakai jubah. Tapi tak butang. Bila tak butang, dia rukuk, nampak apa? Tengangong. Dah lah butang sampai ke pusat. Dia tak kancing pula. Tengangong. Waktu dia rukuk dia pun nampak. Rasa macam benda tengok. La ilaha illallah. Sebab tu abang-abang jom kita tambahkan ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita takkan bergaduh. Kerana ilmu itulah menyatukan kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya dah ceramah ni hampir 1 jam setengah. Terasa tak bang? 1 jam setengah? Tak terasa. Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Tambah dapat tiang. Lagi tak terasa. Nak gelap pada awal sampai ke sudah. Nak terasa apa? Yang terasa saya orang tak boleh. Baik, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah berkati bumi Pahang kita. Allah rahmati tuan-tuan sidang qaryah masjid kita ni. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Allah pelihara iman kita. Allah tambahkan iman kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wassallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah saya dah ceramah 32 tahun. Inilah kali pertama saya sampai di masjid tuan-tuan. Jadi kita jumpa lagi 32 tahun daripada sekarang insyaAllah. Wabillahi taufiq. Terima kasih Datuk Seri Abdul Hamid Nazahar. Mudah-mudahan Allah semua merahmati tuan-tuan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.